Kumpulan kami memilih Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Cawangan, Labuan, JKTM, Labuan. Pemilihan berdasarkan kes cubaan penutupan 2.500 karton minuman keras yang tuna pada 12 Jun. Kes tersebut mencetuskan persepsi negatif terhadap integriti dan penguasaan kastam. Isu utama: sumber manusia, masalah tenaga kerja, ketidakpadanan kemahiran, motivasi, dan penggagalan. Proses pembahagian tugas tidak cekap, kurang latihan, sistem pengurusan prestasi lemah. Proses manusia, ketidakcekapan operasi, halangan birokrasi, prosedur ketinggalan zaman. Komunikasi tidak berkesan dan aliran kerja yang tidak seragam. Teknostruktur, infrastruktur teknologi, lapuk, pengurusan tata lemah, kurang otomasi. Strategi, percangkahan antara pelamat strategik dan keupayaan operasi. Kekurangan hala tuju strategik, pelibatan pihak berkepentingan tidak mencukupi, sumber tidak mencukupi. Fokus diagnosis. Yang pertama, meneliti isu di 3 peringkat, yaitu organisasi, kumpulan, dan individu. Tujuan, mengerjakan analisis terperinci dan mengenal pasti punca masalah. Kaedah pengumpulan data dan diagnosis. Di peringkat organisasi, fokus pada struktur budaya dan penjajaran strategi JKTM Labuan. Penilaian struktur jabatan dan interaksi antara unit. Memahami nilai, norma dan suasana kerja. Menilai sejauh mana objektif strategik sejajar dengan aktiviti operasi. Di peringkat kumpulan, fokus pada dinamik pasukan dan interaksi jabatan. Penelitian, kerjasama, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Menilai pengelarasan dan kerjasama melintas jabatan. Kecekapan dan keberkesanan proses kumpulan dalam keputusan dan penyelesaian masalah. Di peringkat individu, tumpuan kepada pengalaman pribadi, kepuasan kerja, dan prestasi individu. Mengukur kepuasan kerja, motivasi, dan kelibatan. Menilai prestasi individu dan halangan pada produktiviti. Memahami keperluan latihan dan pembangunan individu. Berkaitan perincian diagnosis yang boleh dibagikan pada 4 perkara, yaitu sumber manusia, proses manusia, teknostruktural, dan juga strategi. Pertama sekali kita lihat terlebih dahulu kepada perkara sumber manusia. Yang pertama adalah penilaian level tenaga kerja, analisis kecukupan tenaga kerja di seluruh bagian dan unit, penilaian penjajaran set kemahiran dengan keperluan semasa dan masa hadapan, pengumpulan data kepuasan pekerja, penilaian keberkesanan sistem pengurusan prestasi, termasuk semangat kerja dan pencapaian matlamat. Kita pergi pula kepada perincian diagnosis yang kedua, itu proses manusia, di mana di bawah proses manusia ini perinciannya lebih pada pemetaan dan penilaian aliran kerja utama, khususnya pendokumentasian proses merentas jabatan, khususnya adalah pengenalpastian permasalahan yang menyebabkan kelewatan atau ketidakcekapan. Yang keempat adalah penilaian keberkesanan proses manusia dalam memenuhi objektif dan standar quality. Dan yang terakhir adalah usaha memperkemaskan aliran kerja dan mengoptimumkan kecekapan operasi. Khususnya kita pergi kepada teknostruktural. Di bawah teknostruktural ini kita boleh melihat perincian diagnosis dari segi penilaian semula infrastruktur, teknologi dan amalan pengurusan data. Seterusnya adalah penilaian kebolehpercayaan, keselamatan dan keserasian hardware, software dan sistem rangkaian. Seterusnya adalah penilaian carta data dikumpul, disimpan, diproses dan digunakan. Dan yang terakhir adalah pengenalpastian bidang untuk penambahbaikan teknologi dan otomasi. Perincian diagnosis yang terakhir adalah strategi, di mana di bawah penilaian penjajaran matlamat strategik dengan keupayaan operasi dan jangkaan pihak berkepentingan. Khususnya adalah penyemakan semula visi, misi dan matlamat strategik. Dan yang terakhir adalah memahami jangkaan pihak keberpentingan seperti syarikat minyak dan gas, ejen kastam, pengimport dan pengekspor, dan juga orang awam. Analisis SWOT Jabatan Kastam Labuan di peringkat individu boleh dibagikan kepada 2 faktor, yaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Di bawah faktor dalaman ini, dari segi positif adalah kekuatan ataupun strength, di mana komitmen setiap kaki tangan, set kemahiran yang pelbagai. Dari segi faktor luaran pula, dari segi faktor positif, yaitu opportunities ataupun peluang, di mana program pembangunan profesional, insentif prestasi. Now kita pergi kepada weaknesses ataupun kelemahan daripada faktor dalaman. Kurangnya motivasi, pengiktirafan dan ganjaran yang tidak mencukupi. Dari segi faktor luaran pula di bawah negatif adalah ancaman ataupun threat, di mana kadar pusing ganti yang tinggi dan ketidakpuasan kerja. Kita lihat pula kepada analisis SWOT JKTM Labuan di peringkat organisasi, di mana dianya dibagikan kepada 2 faktor, yaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Kita lihat dari segi positif, kekuatan dan strength, kaki tangan mahir, lokasi strategik dan juga prosedur yang ditetapkan. Dari segi faktor luaran pula positifnya, yaitu opportunities ataupun peluang, kemajuan teknologi, kerjasama dengan agensi lain, dan peningkatan kepercayaan orang ramai melalui ketelusan. Mari kita lihat pula daripada faktor dalaman dari segi unsur negatif, yaitu kelemahan dan ataupun weaknesses, latihan yang tidak mencukupi, teknologi ketinggalan zaman, dan ketidakcekapan birokrasi. Dari segi faktor luaran pula, yaitu ancaman dan threats,
aktiviti penyeludupan, isu persepsi awam, dan perubahan dalam persekitaran kawal selia. Kita lihat pula dari segi analisis SWOT JKDM Labuan di peringkat kumpulan, iaitu dari faktor dalaman. Dari segi positifnya adalah kekuatan ataupun strength, kesepaduan pasukan dalam unit tertentu, dan kepakaran khusus. Dari segi faktor luaran pula itu opportunities ataupun peluang, program latihan silang, kerjasama antara jabatan. Dari segi kelemahan ataupun weaknesses pula ataupun negatif, halangan komunikasi antara kumpulan, standar prestasi tidak konsisten. Dari segi faktor luaran itu threats ataupun ancaman, negatifnya adalah konflik antara kumpulan, penentangan terhadap perubahan. Sekarang kita pergi kepada kaedah menganalisis data. Analisis tematik. Data kualitatif daripada terbual dianalisis menggunakan analisis tematik, melibatkan pengekodan data dan pengkategorian ke dalam tema. Bertujuan untuk mengenal pasti isu dan kebimbangan pihak berkepentingan. Meneliti corak dan tema yang berulang dalam respon terbual. Memperolehi pandangan tentang pengalaman dan persepsi kaitan JKDM Labuan dan pihak berkepentingan. Mengenal pasti bidang utama yang memerlukan penambahbaikan. Dan yang terakhir adalah memahami sebab asas isu yang dihadapi oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia Labuan. Kita pergi pula kepada analisis perbandingan. Membandingkan penemuan daripada pelbagai sumber seperti temu bual, pemerhatian, dan analisis SWOT. Menggunakan kaedah ini untuk mengesahkan keputusan dan mengenal pasti corak yang konsisten. Memastikan data disahkan merentasi pelbagai sumber. Meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahihan penemuan. Triangulasi data untuk mengenal pasti percanggahan atau konsistensi dalam isu yang dilaporkan. Dan yang terakhir adalah memberikan gambaran yang lebih tepat tentang keadaan semasa. Dari segi analisis jurang pula, mengenal pasti perbezaan antara amalan semasa dan amalan terbaik dalam aspek utama seperti sumber manusia, proses manusia, teknostruktural, dan strategi. Yang kedua adalah mengenal pasti jurang kelemahan dan peluang untuk penambahbaikan. Dan yang terakhir adalah memahami jurang perbezaan untuk mengutamakan campur tangan yang memberikan kesan paling signifikan. Saya akan membentangkan pelaksanaan intervensi yang berkesan. Pertama, kritikal untuk menangani isu yang dikenal pasti melalui diagnosis Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Labuan. Kedua, direka untuk menangani masalah khusus dan meningkatkan prestasi organisasi secara keseluruhan. Intervensi sumber manusia melalui latihan. Program latihan disasarkan untuk memastikan tenaga kerja Kastam memiliki kemahiran dan pengetahuan terkini, memfokuskan pada pematuhan perkhidmatan pelanggan dan kemahiran teknikal. Kecekapan pekerja meningkat dan mengurangkan kesilapan. Pengambilan tenaga kerja, menarik dan mengekalkan individu berbakat, menyimak deskripsi kerja, pengiklanan yang disasarkan dan proses pemilihan mantap. Hasilnya lah pengambilan tenaga kerja berkualiti tinggi dan mengurangkan pusing ganti. Pengurusan prestasi, penetapan matlamat dan perancangan pembangunan kerjaya menggunakan metrik prestasi. Motivasi meningkat, jangkaan prestasi jelas, produktiviti keseluruhan meningkat. Intervensi proses manusia, penyusunan aliran kerja, meningkatkan kecekapan dan mengurangkan lebihan, pemetaan proses untuk mengenal pasti isu dan penstrukturan semula proses kastam. Masa pemprosesan lebih efisien, kos berkurang, penyampaian perkhidmatan lebih baik. Penyeragaman prosedur, membangunkan dan mendokumentasikan SOP dengan melatih tenaga bekerja dan mengemaskini prosedur secara berkala. Ini berhasil konsistensi dan kebolehpercayaan meningkat. Peningkatan komunikasi, mengoptimumkan aliran maklumat melalui mesyuarat dan newsletter digital. Pekerja lebih berpengetahuan, kerjasama lebih baik dan penyelesaian isu lebih cepat. Kita pergi kepada intervensi teknostruktural. Infrastruktur teknologi, pelaburan dalam sistem IT moden dengan menjamin sambungan internet yang boleh dipercayai dan keselamatan cyber yang teguh. Kecekapan meningkat, keselamatan data terjamin. Pengurusan data, strategik komprehensif untuk pengumpulan, penyimpanan, analisis dan pelaporan data dengan latihan tenaga kerja. Ini akan menghasilkan keputusan lebih baik, pematuhan peraturan, integriti data terjaga. Otomasi, mengenal pasti tugasan berulang untuk otomasi proses robotik RPA, penyepaduan sistem automatik dalam aliran kerja, kesilapan manual berkurang, kecekapan meningkat, sumber dibebaskan untuk tugas strategik. Dan akhir sekali, intervensi strategik. Matlamat strategik,
memperhalusi matlamat strategik, mempelaraskan usaha organisasi dengan objektif jangka panjang menggunakan model SMART, hala tuju strategik jelas, penjajaran aktiviti dengan visi organisasi dan pencapaian maklumat meningkat. Penglibatan pihak berkepentingan, membangun hubungan kukuh dan memastikan keperluan pihak berkepentingan dipenuhi. Pelan penglibatan pihak berkepentingan yang merangkumi komunikasi tetap, mekanisme maklum balas dan inisiatif kolaboratif. Kepercayaan meningkat, penjajaran lebih baik dengan pihak berkepentingan. Halangan-halangan perubahan. Yang pertama, penentangan terhadap perubahan. Ini menunjukkan tenaga kerja sering menentang proses dan teknologi baru kerana ketakutan dan ketidakselesaan. Sebagai contoh, penentangan ini terhadap penggunaan teknologi baru seperti sistem e-seal yang menggantikan kaedah manual, dan ini tergolong kepada kaki tangan yang berusia cenderung menolak teknologi baru kerana kurang literasi teknologi. Manakala yang kedua adalah kekurangan sumber kewangan dan manusia yang terhad menghalang pelaksanaan intervensi dan menunjukkan proses menaik taraf infrastruktur, teknologi dan program latihan memerlukan pelaburan yang besar. Contohnya, JKDM Labuan mempunyai kekurangan peruntukan bajet dan mana tenaga kerja yang mahir untuk membina platform custom digital, dan ini juga menunjukkan tiada kepakaran dalam teknologi seperti blockchain atau EDI dan kekurangan sumber kewangan untuk mendapat bantuan profesional. Ketiga, isu dan budaya. Budaya organisasi yang sedia ada mungkin berdaya tahan terhadap ketelusan dan accountability. Contoh budaya hierarki dan berahsia ini menyukakan usaha memperkenalkan proses telus dan komunikasi yang terbuka. Budaya hierarki juga menyukakan komunikasi dari bawah ke atas dan menyebabkan pekerja tidak dapat memberikan maklum balas. Yang terakhir, kurang sokongan kepimpinan. Kekurangan sokongan daripada kepimpinan ini menjadi penghalang yang kritikal kepada perubahan yang berjaya. Pemimpin seharusnya memainkan peranan penting dalam menetapkan visi dan menggerakkan sumber dan memotivasikan tenaga kerja. Tindakan-tindakan mengatasi halangan perubahan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dan penglibatan komprehensif. Komunikasi dan penglibatan yang komprehensif dan proaktif penting untuk membina pemahaman dan sokongan untuk inisiatif perubahan. Kepimpinan dan tenaga kerja custom di Labuan juga perlu meningkatkan kemahiran komunikasi dan penglibatan mereka dalam setiap perubahan atau penguatkuasaan dasar baharu. Sebagai contoh, ketua jabatan harus menerangkan secara suatu sistem atau dasar baharu yang dilaksanakan akan menyelaraskan operasi custom sedia ada, mengurangkan kesilapan dan meningkatkan kecekapan. Ia juga menggunakan saluran komunikasi yang efisien seperti mesyuarat, email, dan newsletter digital untuk memastikan message sampai kepada semua inklusif. Tindakan yang kedua yaitu pengurusan sumber yang efisien. Mengatasi halangan perubahan memerlukan pendekatan pelbagai dengan peruntukan sumber menjadi elemen kritikal, termasuk mendapatkan sumber kewangan manusia dan teknologi penting untuk melaksanakan intervensi bagi menambah baik operasi JKDM Labuan. Pembiayaan yang mencukupi diperlukan untuk menaik taraf teknologi, melatih tenaga kerja dan memperkenalkan proses baharu dengan belanjawan yang dibangunkan secara strategik, memastikan orang yang butuh dengan kemahiran melalui program latihan dan pembangunan yang disesuaikan untuk memupuk budaya penambahbaikan berterusan, memodernkan infrastruktur teknologi, menyepadukan sumber dan melaksanakan pemantauan berterusan untuk memastikan penyelaras yang berkesan dan semakan berkala bagi memastikan sumber digunakan dengan cakap tanpa ketirisan. Tindakan-tindakan mengatasi halangan perubahan yang ketiga yaitu transformasi budaya. Mewujudkan persekitaran yang menyokong peningkatan berterusan, ketelusan dan accountability, mempromosikan budaya penambahbaikan berterusan dengan menggalakkan tenaga kerja untuk mengenal pasti dan mencadangkan peningkatan proses, melaksanakan skim cadangan di mana tenaga kerja boleh mengemukakan hadiah untuk meningkatkan kecakapan dan keberkesanan serta mentiraf mereka yang hadiahnya dilaksanakan, memperkuat nilai budaya baharu melalui kepimpinan yang konsisten dan pengikrafan tingkah laku yang diingini. Tindakan yang terakhir, komitmen kepimpinan. Komitmen kepimpinan yang kukuh dan ketara penting untuk memacu perubahan dan mengekalkan momentum dalam organisasi. Memastikan pemimpin komited terhadap inisiatif perubahan adalah penting. Pemimpin harus mengambil bahagian secara proaktif dalam setiap peringkat dan aktiviti perubahan untuk mencerminkan sokongan mereka dan menjadi model tingkah laku yang diingini. Apabila berlaku sebarang perubahan seperti pengenalan piawaian baru, pemimpin harus menjadi orang yang pertama yang menerima
memakai piawaian tersebut dan menunjukkan kepentingannya melalui tindakan mereka, menyelaraskan usaha perubahan dengan matlamat organisasi dan menyepadukannya ke dalam agenda strategik JKDM Labuan. Contoh, jika matlamat strategik JKDM Labuan adalah untuk membentras penyeludupan barangan bebas cukai dari wilayah Persekutuan Labuan ke Sabah, Sarawak dan Brunei, ia juga memerlukan penyelarasan penguatkuasaan dasar dan operasi kastam yang lebih bersepadu dan komprehensif seperti mengawal ketat laluan pintu keluar di terminal feri penumpang, feri kenderaan dan lapangan terbang.